Anda sedang mendengar Shock Podcast. Shock. Kisah Sang Kancil dan Siput. Pada suatu hari, angin sepoi-sepoi yang bertiupan membuatkan penduduk hutan rasa sangat mengantuk. Begitu juga dengan Sang Kancil. Untuk menghilangkan rasa mengantuknya itu, Kancil berjalan-jalan di dalam hutan sambil membusungkan dadanya. Sambil berjalan, Kancil berkata dengan angkuh sekali, "Siapa yang tak kenal dengan Kancil? Yang cerdik dan berani. Setiap masalah pasti akan aku selesaikan." Setelah tibanya di sungai, Kancil segera meminum air untuk menghilangkan rasa dahaga. Airnya sangat jernih sehingga Kancil boleh melihat dirinya. Kemudian, Sang Kancil pun berkata seorang diri, "Buaya, gajah, harimau, semuanya haiwan yang tidak bijak. Jika mereka berhadapan dengan aku boleh memperdayakan mereka." Sang Kancil tidak tahu bahawa dia sedang diperhatikan oleh seekor siput yang sedang duduk di atas batu besar. Siput pun berkata, "Hai Kancil, seronoknya kamu bercakap seorang diri. Ada apa ni? Kenapa kamu gembira sangat?" Kancil pun mencari-cari dari mana datangnya sumber bunyi itu. Akhirnya, Kancil bertemu dengan siput. "Oh, rupanya kamu dah lama perhatikan aku, ya? Siput kecil dan comel." Tidak. Kamu kecil tapi tak comel. Malah hodoh bagai kotoran ayam, ujar Kancil. Siput terkejut mendengar kata-kata Sang Kancil yang telah menghinanya dan amat jengkel sekali dengan perangai Sang Kancil itu. Lalu si siput pun berkata, "Hei Kancil, kamu ni pintar dan berani. Sebab itu, aku mencabar kamu untuk berlumba dengan aku." Mereka pun akhirnya bersetuju bahawa perlumbaan itu akan diadakan pada minggu hadapan. Setelah Kancil pergi, siput pun segera memanggil dan mengumpulkan kawan-kawannya. Siput meminta bantuan daripada rakan-rakannya supaya apabila perlumbaan itu diadakan nanti, kesemua mereka harus berada di trek perlumbaan. Jangan lupa ya, kamu semua akan bersembunyi di sebalik batu besar dan salah seorang daripada kamu mesti muncul segera jika Kancil memanggil. Dengan cara itu, kita sentiasa berada di hadapan Kancil, kata siput. Hari yang dinanti-nantikan sudah pun tiba. Sang Kancil datang dengan angkuh sekali, merasakan bahawa dia akan memenangi perlumbaan ini dengan mudah. Siput suruh Sang Kancil untuk berlari dahulu dan memanggilnya untuk memastikan dia sudah sampai. Perlumbaan sudah bermula. Sang Kancil berjalan dengan santai sekali, manakala siput segera menyelam ke dalam air. Selepas beberapa langkah, Kancil memanggil siput. Tiba-tiba, seekor siput muncul di hadapan Kancil sambil menjerit, "Hai Kancil, saya sudah sampai di sini." Sang Kancil berasa amat hairan. Dia pun segera mempercepatkan langkahnya. Kemudian, dia memanggil siput itu semula. Ternyata, siput itu sudah berada di hadapannya. Akhirnya, Kancil mula berlari sambil memanggil siput. Dan si siput selalu akan muncul di hadapan Kancil. Sang Kancil berpeluhan. Kakinya terasa lemah dan nafasnya pula tersekat-sekat. Apabila perlumbaan hampir selesai, Kancil memanggil siput lagi sekali. Tetapi tidak ada jawapan.
Sang kancil menyangka siput sudah jauh ketinggalan dan dia akan menjadi pemenang bagi perlumbaan itu. Sang kancil pun berhenti berlari dan mula berjalan santai sambil berehat. Dengan senyuman sinisnya, sang kancil pun berkata, "Kancil, tiada tandingannya." Kancil amat tersentak apabila mendengar bunyi siput duduk di atas batu yang besar. "Oh, kesian kamu kancil. Kamu penat berlari ya tadi?" ejek siput. "Mustahil. Macam mana kamu sampai dulu? Padahal aku berlari sangat laju tadi," jerit sang kancil. "Sudahlah kancil, aku sahaja kekalahanmu itu," ujar siput. Sang kancil masih terkejut dan tidak percaya bahawa dia telah dikalahkan oleh seekor binatang yang lebih kecil daripadanya. Sang kancil menundukkan kepalanya dan mengakui kekalahannya itu. "Dahlah tu kancil, jangan bersedih. Aku tak minta hadiah. Aku cuma nak kamu ingat satu perkara. Jangan sombong dengan kepandaian kamu itu. Semua haiwan ada kelebihan dan kekurangannya. Jangan suka menghina dan memandang rendah pada mereka," kata siput. Siput segera menyelam semula ke dalam sungai dan meninggalkan kancil dengan rasa sesal dan malu. Jadi, itulah kisah sang kancil dan siput. Ada beberapa pengajaran yang kita boleh ambil dari kisah tadi. Pertama sekali, kita perlu tahu setiap orang ada kelebihan dan kekurangan. Jadi, janganlah kita pandang rendah kepada orang yang kurang daripada diri kita. Dan janganlah kita berlaku angkuh dan sombong jika kita mempunyai kelebihan, kerana keangkuhan itu akan menjadi kejatuhan bagi diri kita. Bahkan, kita kena sentiasa berendah diri dengan apa jua kelebihan yang diberi oleh Pencipta. Kerana dengan sekelip mata sahaja, kelebihan kita boleh menjadi satu kerugian. Sekian sahaja kisah sang kancil dan siput.